V kali I kali power factor untuk 2 volt ohm. Okay, sekarang power volt saya dah tahu 240. M saya dah tahu 5. Power factor katakan saya dah tahu yang satu ni 0.8. Ada dua lah, dua soalan, satu lagi 240. Bukan, ini formula bukan formula power ni. Tak, formula dapat kat mana? Belajar dulu kot rasanya. Itu pasal sekarang tak ingat, tu pasal nak tanya. Okey, saya dah faham masalahnya apa. Jadi masalahnya saya jelaskan. Dia nak tahu power factor ada berubah, naik atau turun, dan apakah kesan dia terhadap load ataupun kita panggil beban, iaitu ampere. Apa akan berlaku pada ampere? Itu soalannya. Jadi kalau ikutkan formula dia, yang biasa adalah P sama dengan P is a power dalam watt, sama dengan voltage time by arus. Okey. Jadi kalau arus sama dengan power divided by voltan. Okey, jadi berbalik pada soalan tadi, dia bagi contoh sebab dia nak tahu kesan pada power factor. Okey. Jadi di sini saya bagi satu contoh di mana diberikan sebuah motor mempunyai 1000 watt dan mempunyai voltage kemasukan 400 volt. So kita nak kira kat sini adalah bagaimana perubahan pada power factor akan menyebabkan arus tu. Adakah dia akan berubah ataupun tidak. Okey. Jadi kita pergi pada contoh yang pertama, iaitu contoh yang pertama, power factornya adalah 0.8. 0.8 is a power factor. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, pertama sekali kita dah tahu dah, power sama dengan voltan time by arus time by power factor. Okey. Jadi kita dah tahu powernya adalah 1000. Voltannya kita dah tahu 400. I kita tak tahu. Dan dikali dengan power factor 0.8. Okey, memandangkan motor ni 3 phase sebab saya gunakan 400. Jadi kita kena kali dengan square 3, iaitu 1.732. Okey. So maksudnya kat sini arus sama dengan berapa? 1000 divide by 400 kali dengan 0.8 dikali dengan 1.732 sebab kita 3 phase. So mari kita kira. 400 kali dengan 0.8 dikali dengan 1.732. So kita dapat 1000 divide by 554. 554. Okey. Jadi 1000 dibahagi dengan 554 bersama dengan 1.8. 1.8 M. Itu jawapan dia. Jadi kalau kita buat graf kat sini, power factor I power factor 0.8 dengan kadaran motor
1000 watt dan voltage tetap iaitu 400 volt. I dia bersama dengan 1.8 amp. Okey. So pada contoh kedua kita bagi 0.6. So macam ni kita nak tahu berapa km dia. Jadi contoh kedua kita akan buat calculation. 1000 sama dengan 400 kali dengan 0.6 power factor dikali dengan 1.732 dikali dengan tak tahu. Okey, M. So tak tahu sama dengan 1000 dibahagi dengan 400 kali dengan 0.6 dikali dengan 1.732. Kenapa ni? Sebab motor 3 phase. So kita kirakan dulu. 400 dikali dengan 0.6 dikali dengan 1.732. So kita akan dapat 4156. Kita ambil 415 je lah. 1000 dibagi dengan 415. So kita akan dapat 1000 dibahagi dengan 415. Kita akan dapat 2.40. So M ni adalah 2.40. Jadi apabila power factor 0.6, kita akan dapat 2.4 M. Berbalik pada contoh yang ketiga, iaitu power factor kita bagi 1.0. Okey, berapakah jawapan dia? Berapakah kadaran arus dia? Jadi mari kita kira-kira. 1000 sama dengan 1000 adalah motor punya watt. Yang voltan dia 400 dikali dengan power factor dia 1.0 dikali dengan square 3 1.732 dan dikali dengan I. Kita tak tahu. Jadi kita nak cari arus dia berapa. Jadi 1000 watt pergi atas, yang ni pergi bawah. Jadi 400 dikali dengan 1.0 dikali dengan 1.732. So kita kira yang bawah dulu. 400 kali dengan 1 kali dengan 1.732. Kita akan dapat 692. Jadi 1000 dibahagi dengan 692.8. Saya ambil 92 je lah. Jadi jawapan untuk power factor 1.0, ni jawapan dia 1000 dibahagi dengan 1000 dibagi dengan 692. So itu ke ni, 1000 dibahagi dengan 692 sama dengan 1.4. Betul lah, kita dapat 1.4 M. Okey. Jadi apabila 1.0 power factor, kita dapat 1.4 M. Okey. Jadi kat sini saya nak jelaskan melalui graf. Okey, sekarang ni kita dah dapat dia punya chart table dia. So kita nak terangkan lebih detail kepada graf. Okey, yang ini kita ambil M, iaitu arus dia, dan ni adalah power factor dia. Okey, arusnya kat sini 2. So kita ambil lah sini 0.5 1.0 1.5 2.0 2.0 yang ni 2.5 power factor ni daripada 0 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 8 9 1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 0.9 1.0. Ni satu Okey, jadi kita lihat pada chart table. Yang pertama tadi, ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi apabila power factor 0.8, selepas kat sini dia punya M dia lah 1.8 1.5. Kita dapat kat sini.
Okey, di sini cek dia untuk 0.8. Kemudian 0.6 di sini. Dia pergi 2.4 di sini. 0.6. Ini untuk 0.6 punya power factor. So bagaimana pula dengan 1? 1 dia pergi 1.4. 1.4 kat sini. Ini 1.0. Okey, jadi apabila kita dah dapat graf, kita dah ada kesimpulannya dan kita lihat graf semakin menurun. So kalau kat sini lah, maksudnya lagi tinggi lah dia punya arus dia, betul tak? Jadi kesimpulannya arus akan rendah apabila kadaran power factor-nya semakin tinggi. Arus akan rendah apabila kadaran power factor-nya semakin tinggi. Jadi dalam konsep power factor, saranan ataupun yang terbaik dalam perpasangan adalah 0.85 hingga 1.0. Ini adalah terbaik. Kalau di bawah 0.85 ke bawah, maksudnya ada masalah lah. Maksudnya mungkin akan dikenakan penalti dan sebagainya daripada pihak TMB. Jadi maksudnya apabila 0.85 ke 1 di sini, ini adalah arus yang baik dan optimum dalam setiap perpasangan. Okey. Jadi itu adalah kesimpulan kita. Jadi bolehlah buat kajian sendiri kat rumah. Jadi saya harap saya dapat jawapan, memberikan jawapan kepada sahabat kita. So bagaimanakah calculation dilakukan untuk membuktikan kesan kepada load ni tadi apabila ada berlaku perubahan dalam power factor. Jadi saya harap saya dapat membantulah. Semoga jelas pada semua dan terima kasih. Seorang tak dapat. Yalah. Formula je salah. Jadi kalau ada masalah, jangan malu untuk bertanya. Okay guys. Boleh, tuan nak apa? Dia nak WhatsApp tapi dalam WhatsApp susah nak cakap. Betul. Macam mana nak Kena cakap? depan-depan lah. Tak apa, saya sanggup datang. Jangan risau. Okay, alhamdulillah kita dapat selesaikan masalah yang dihadapi oleh sahabat kita. Okay, kita alhamdulillah lah. Semoga dia happy lah. Okay. Sebenarnya nak kira tu nak buat apa sebenarnya? Supaya kita dapat buktikan kepada orang dengan membaiki faktor kuasa, kita akan menggunakan M yang rendah. Okey. Lepas ni selesai dah boleh explain dengan baik ni. Bagi present dengan confidence yang sangat tinggi. Okey, terbaik. Okey, semoga contoh pengiraan ini dapat memberikan informasi ataupun maklumat kepada semua. Dan inilah contoh pengiraan di mana perbezaan power factor itu memberikan kesan kepada load, beban ataupun ampere. Okey, sekiranya power factor itu tinggi atau rendah memang ada kesannya. Jadi semoga pastikan power factor di tempat kita dalam keadaan yang baik, iaitu 0.85 sehingga 1. Bye.